أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita dalam keadaan beriman dan juga Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam kekal sampailah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala yang pastinya suatu hari nanti. Amin insya-Allah. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan masjid, muslimin, mukminin, hadirin, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, dan tak lupa juga kepada rakan media saudara Fairuz daripada Fairuz Salam Production dan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan lupa untuk berniat i'tikaf sebelum kita pergi lebih lanjut. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah malam ni layak untuk dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah layak untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, sihat tuan-tuan? Alhamdulillah. Duduk bagi elok, niat i'tikaf dulu bagi elok duduk. Jangan lupa niat i'tikaf, duduk senang bagi elok. Lena pun boleh pahala. Yang penting sebelum nak lena tu niat dulu. Niat i'tikaf bukan niat lena. Kan? Baik. Setelah mana 2 bulan kita tak mai, jadi kita sambung balik kitab kita Ta'zimul Quran pada muka surat yang ke-11. Ya, dalam catatan saya. Dan kita pun lagi seminggu untuk masuk di dalam bulan Ramadan. Giatkan doa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami agar kami sampai dalam bulan Ramadan. Doalah yang merupakan doa kelaziman, doa lazim bagi salafus salih. Mereka akan doa hak tu 6 bulan sebelum mai Ramadan. Jadi kita pun doa bila kan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan dah masuk bulan Ramadan tahun ni, dan dah kita buat tarawih di dalam rumah Allah tahun ni. Tahun lepas dah tak boleh dah, pakat kena kurung, pakat semua jadi imam tahun lepas kan. Tahun lepas memang tahun yang mencabar, tahun yang nak tengok boleh jadi imam ke tak. Waktu tu baru tengok anak gelak kat pak, bini gelak kat suami. Tahun lepas kan, ada member telefon, "Weh Fairuz, nama saya sama dengan production kan, Fairuz juga, boleh tak buat tarawih online?" Pasal apa? Seram jadi imam dekat anak bini. Sampai tak tu sekali. Saya kata hang baca surah lazim sudahlah, Quran juga. Yang nak pi baca surah hak panjang-panjang hang tak jadi kelaziman, hang tu susah. Baca surah lazim, tabat yada ke, inna a'tayna ke. Dok bini aku diman sehari semuka. Bini dia pun, bini dia waktu tu lepas geram pun
Kan sebelum ni kira abang nak pergi masjid kan. Tahun ni, tahun lepas siap. Jadi tahun ni mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita datang ke rumah Allah. Kita buatlah solat tarawih berjemaah. Kan. Tok Imam kot. Tahun ni Ustaz di Imam kot. InsyaAllah. Tok Imam kemas dah. Kalau mereka lena kot aku tak tahu lah. Kan. Sini buat apa 28? 20. Oh cantik. Kalau Tok Imam lagu ni buat 8 mana puas. Sungguh cakap. Saya sampai-sampai tadi. Tok Imam baru. Tak pernah dengar. Kau saja yang baru tak tahu kan. Oh yang ni dia pun memang standby untuk Ramadan dah ni. Kan tak apa tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan bulan Ramadan tahun ni dengan penuh dengan ibadah. Dan juga tidak lupa juga untuk melakukan sebanyak mana mungkin benda-benda perkara-perkara sunat yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Amin insya-Allah. Baik. Kita tengok pada bab yang kedua, menagihi tilawah Al-Quran. Menagihi tilawah Al-Quran ini lebih dekat kepada siapa? Lebih dekat kepada yang pertamanya kepada orang yang menghafaz Al-Quran. Itu yang pertama. Golongan yang menghafaz Al-Quran. Dan yang kedua iaitu nak kata golongan hafal Quran ni tuan-tuan, semua kita hafal Quran. Tentang apa dia tu? Tak ada apa noh. Nak kata menghafal Quran, semua kita menghafal Quran tidak? Kan? Datuk Man hafal Quran, semua kita hafal Quran. Kan? Yalah tabat yada pun Quran kok, bukan Taurat. Kan semua kita hafal Quran. Jadi benda ataupun ayat ataupun surah yang kita hafal, kita nak buat lagu mana? Lagu tu. Dalam bab ni masuk kata benda yang kita hafal kita kena menagihi dia. Selalu mudah faham bahasa kita, kena rajin duk baca dia. Tu faham lagu tu. Kan kena baca lagu tu. Sebab apa? Allah ni cukup suka orang yang baca Quran. Quran ni hebat tak hebat hang kira kalau belajar banyak Quran ni kita akan tahu. Surah ni boleh buat ni, surah ni kan. Kalau tuan-tuan dah baca khatam kitab ni, nanti kita akan jumpa kelebihan surah. Surah yang mengelak azab kubur, lindungi azab kubur, surah Al-Mulk. Surah Al-Ikhlas mengelakkan diri daripada sifat munafik. Surah An-Nas elakkan kita daripada was-was. Kan sebab tu imam ke mana-mana imam, kalau sebelum dia nak semayang dia akan istighfar dulu. Dan dia baca qul a'udzu birabbin nas, dan kita pun buat benda tu betul tak? Kan bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Sebab apa? Tak mau bagi ada was-was dalam semayang tu. Setan ni waktu semayang dia nak kacau sangat. Dia berjentik hati kita, sudurin nas kan. Dan kita pun tengah semayang baru nak teringat macam-macam, nak teringat roti canai terbang, roti canai sarang burung Bukit Lutong punya bawah tu kat sembok tu. Kan Abang Feroz nak makan kat situ. Sedap betul kuah dia kan. Simbang pasal roti canai pula, baru nak kuih badan ni kan. Lepas tu tak semua time semayang tak? Ni time semayang. Time semayang kita nak tengok kuku kaki kita. Time semayang kita nak teringat benda apa aku tak buat lagi tu, bini aku besar nampak tak tahu. Time semayang. Sebab tu Allah mementionkan orang yang berjaya itu adalah orang yang khusyuk dalam semayang. Dan nak dapat khusyuk dalam semayang bukan satu benda yang simple. Dia perlukan penekanan, ketekunan yang betul-betul. Dia kena buang habis semua ni, nak fokus dalam semayang. Kan tak ada lah sampai level nak kata macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pitikam belakang pun tak sedap, tak ada lah sampai terang tu. Kan at least kalau cicak lalu pun kita tak ada lah lari terlompat kan. Lagu tu lah. Kita tak ada lah level seperti mana para sahabat kan. Sampai terang tu punya khusyuk, tak ada dah tentu. Tapi nak abang fokus. Jadi tuan-tuan, kita tahu bila kita mengaji kita tahu benda apa. Dan dalam bab ni, bab nak habaq kita, hak mana kita hafal semua kita wajib duk main. Tambah-tambah kalau kita ni hafiz Quran. Hafiz Quran yang mengapai 30 juzuk lah. Yang tu lagi berat. Kan lah tu lagi berat. Sebab tu kalau kita tengok bab ni, Nabi dia menekankan bagi golongan-golongan yang menghafal Quran apa hang kena buat. Kita tengok. Okey. Allah berfirman, Allah memuji orang-orang yang selalu duk baca Quran. Kan? Sebab apa?
Allah dalam ayat ni, ayat surah Ali Imran ayat ke 113. 113 betul. Ayat 113 muka surat 64. Yang mana ayat ini berbunyi laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Okey. Mereka itu, siapa dia mereka itu? Mereka itu dalam ayat ni adalah ahli kitab. Siapa dia ahli kitab? Ahli kitab iaitu orang yang beragama Yahudi ataupun Nasara, tapi mereka dah convert masuk Islam. Bila mereka masuk Islam tu, mereka pulun baca sungguh-sungguh. Yatluna ayatillah. Mereka baca ayat Allah Subhanahu wa taala ni setiap malam, ana al-laili, waktu malam. Wahum yasjudun, dan mereka baca waktu semayang, hatta waktu mereka sujud sekalipun mereka membaca. Dan ayat ini diceritakan oleh ulama tafsir merujuk kepada yang pertamanya ahli kitab. Ketika mana ada zaman itu, ahli kitab ada 4 orang yang masuk ke dalam agama Islam. Siapa dia 4 orang tu? Yang pertama Abdullah bin Salam. Yang kedua Tha'labah bin Sa'yah. Ni 4 orang ni yang masuk ahli kitab yang Allah sebut ayat ni merujuk kepada mereka. Yang ketiga Usaid bin Sa'yah. Yang keempat Usaid bin Ubaid. 4 orang mereka ni ahli kitab. Lepas tu mereka masuk Islam. Kan waktu masuk Islam mereka ni all out, betul-betulnya tuan-tuan. Sebab tu kita syukur, kita celik-celik mata tauhid Islam. Kan kita celik mata tauhid Islam, alhamdulillah. Syukur nikmat Islam. Ada orang celik-celik mata, dia mencari lagi Islam. Dia mencari agama. Sebab tu ada agama etis. Kan orang tak ada agama, dia tercari-cari siapa dia Tuhan, siapa dia agama mana yang betul. Tengok agama ni sembah yang ni, tengok agama ni sembah ni, tengok agama ni, tercari-cari. Kita ni keluar-keluar daripada pokok mak tu Islam, alhamdulillah. Sebab tu syukur sangat-sangat. So bila kita Islam, mudah faham. Hang Islam buat cara Islam lah. Kenapa bila hang Islam hang nak tiru orang kafir? Sedangkan orang kafir pun tercari-cari apa yang lebih betul, apa yang lebih benar. Tapi main kita ni pelik, orang Islam pula nak pergi tiru orang sana. Menikah nak cara sana, walimatul urus nak cara sana, bulan madu nak cara sana, perniagaan nak cara sana. Cara sana tu kalau ikut teknologi apa tak ada masalah. Ni masuk kata sampai tak fikir halal haram, terlalu nak fikirkan konon-kononnya agama lain tu lebih maju, lebih moden. Kalau ikut agama Islam ni dia rasa macam outdated, ketinggalan zaman. Ada golongan lagu tu. Kan? Dan bila ahli kitab ni dia masuk ke dalam agama Islam yang 4 orang ni, maka depa memang all out. Setiap malam baca Quran, dan waktu baca Quran tu betul-betul hadirkan hati. Betul-betul hadirkan hati. Baik untuk tengoklah. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala telah mengkhususkan bab yang tertentu berkaitan perkara mana? Perkara menagihi tilawah ni. Bab iaitu kena rajin ingat Quran dan selalu melazimi dia. Takut tuan-tuan, bab ni yang saya takut sikit. Takut apa? Sekejap lagi tang hujung-hujung tu takut kena kat kita. Tuan-tuan kita tengok lagi. Kan? Yang mana beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bagi tahu, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibil muaqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Quran ni macam kita lah duk menghafal Quran, terutamanya lebih khusus kepada orang yang hafal 30 juzuk tu. Kan? Nak hafal Quran ni umpama kita ni, umpama orang yang menghafal Quran tu umpama tuan unta, dan Quran itu umpama unta yang muaqqalah, yang diikat. Kalau kita ikat kemas-kemaslah Quran tu. Tapi kalau kita tak ikat kemas, Quran tu dia senang lari, senang hilang. Kita tuan-tuan sabit nasib baik Fatihah tu kena baca setiap hari 17 kali.
Wajib kot mana pun 17 kali. Itu tak masuk lepas kuliah tadi, sebelum kuliah. Al-Fatihah. Okey, clear dah. Baca selepas sembahyang Ustaz, Tok Imam baca Al-Fatihah. Okey, tambah sekali. Nasib baik baca tu. Kalau tak rajin baca tuan-tuan, lupa Fatihah pun. Contoh saya beritahu tuan-tuan, ayat surah Wattin wa Zaitun. Nampak macam simple. Oh, Wattin wa Zaitun lah. Try baca tu. Wattin wa Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil ladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin in apa dia tu? Dia duduk main aku tu. Sebab apa? Jarang-jarang baca. Kalau rajin baca, memang ingatnya. Apa lagi rajin baca? Qul huwallah, jangan tanya tu waktu tidur pun baca. Kan tengah tidur bini baca, abang baca qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Qalqalah siap. Tu sebab duk rajin baca. Try tepuk abang, cuba baca macam Tok Imam baca. Abang baca wailul likulli humazatil lumazah nak. Weh, silat-silat goyang tu pun. Sebab apa jarang baca. Tok Imam kita tak pada ngapai. Dia kerak duk main. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa andadah. Yah sebutan nama kah? Dia duk main lagu tu. Tak sungguh nak cerita. Sebab apa jarang duk main. Jarang duk melazimi dia. Nabi kata ayat Quran lagu tu. Kita ni umpama tuan unta. Ayat Quran tu umpama unta. Kalau hang tak ikat dia kemas, dia memang akan pi. Dan bila dia pi, sorry. Nak dapat balik teruk. Nak dapat balik teruk. Baik, kita tengok lagi. Dan beliau juga meriwayatkan. Beliau tu siapa dia? Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau juga meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni siapa dah tuan-tuan? Satu sahabat Nabi yang otai Quran. Dia faham power Quran. Kita pernah cerita dulu. Tang sini kita tahu. Kan kalau virus dia pernah dengar. 4 orang otai Quran. Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal. 4 orang ni. Nabi kata apa pada sahabat? Kalau aku tak ada nanti hangpa nak ambil Quran, ambil kepada dia 4. Abdullah bin Mas'ud sampai Nabi bagi pengiktirafan kat dia. Nabi kata, wahai Abdullah, aku teringin sangat nak dengar hang baca. Kawan kata, ya Rasulullah, Quran itu diturunkan kepada kamu ya Rasulullah, mana mungkin aku nak baca. Dah. Aku rindu sangat nak dengar orang lain baca selain daripada aku. Dan aku pilih hang. Sebab Nabi tahu Abdullah bin Mas'ud punya bacaan memang padu. Dia baca sampai Nabi pun teriak. Sampai tahu tu. Ni Abdullah bin Mas'ud. Kan, baik. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'sa ma li ahadihim an yaqula nasitu ayah kaita wa kaita bal nusiya wa tadhkirul Quran fa innahu ashadu tafasiyan min sudur rijal minan na'am." Allahu akbar. Macam terkenal tuan-tuan. Teruklah seseorang tu bila dia kata aku lupa ayat ni, aku lupa ayat ni. Dia hafal-hafal dah, tapi dia lupa. Macam tadi kan suruh baca alam tarakai, baca alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa dia tak tahu, lupa dah kan. Ya waktu ramai lagu ni tak apa, try mic tu duduk depan tu. Tanya ustaz kita. Dia duduk depan ni Fatihah pun takut tu. Ni kan, saya pernah cerita Fatihah pun takut. Saya pernah kantoi Fatihah. Kan? Kantoi Fatihah lah benda paling takut sekali. Sungguh cakap. Sebab apa? Semua jemaah hafal. Kalau kantoi ayat atas juzuk 6 ke, juzuk 8 ke, tak apa, kantoi pak. Apa tak tahu aku lupa ni. Kan, so aku ambil ayat lain lah. Tapi kalau Fatihah, kalau kantoi, masak dia akan canang cerita tu sampai datang kan. Apa dah tu imam Fatihah pun tak ingat. Sembang dah kan. Dah yang tu. Sungguh tuan-tuan. Saya jadi imam subuh waktu tu. Subuh kuliah pula waktu tu. Apa belah pulau, belah barat daya balik pulau. So subuh Tok Man, bayangkan kita gerak ke apa. Saya sedar-sedar tengok jam 5.20. Masa tu subuh pukul 6.2 minit. Dan kalau nak sampai balik pulau setengah jam. Mandi kalau saya tekan saya punya kereta, atas highway tu bas kilang pun kena.
Sampai tak tu atas jambatan tu kira bah kilang pun kena. Sampai ngam-ngam depa qomat Allahu akbar Allahu akbar. Saya masuk parking. Saya dengar qomat, lega aku tak jadi imam dah. Tok Bilal tu Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu Allah, pasang dah dia tengok kat belah cermin tu. Kereta parking pula betul-betul kat cermin macam ni. Tepi. Sampai ditunggu qad qamatis solatu qad qamatis solah. Tangan kelui. Saya kata lah aku baru kita duduk tintong ni tuan-tuan baru bangkit tidur lepas mandi. Kan? Sampai-sampai dia kelui. Naik baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'am. Saya lupa tahu mana. Ihdinas sirat. Tak ingat tuan-tuan. Jemaah pun tak tegur. Kan sebab tu pentingnya munabih hak belakang tu penting. Hak orang duduk belakang. Sebab tak? Yang paling penting selain daripada imam hak duduk belakang. Abang saya cakap tempat duduk belakang jangan duduk berebut kalau tak tahu betul. Orang kita pantang tepi tempat aku. Tu imam lupa lagu tu, salah hang tu. Dia pun tak tegur. Tapi saya rasa was-was tu. Saya stop. Dah masuk siratal ladzina an'amta alaihim. Pasal apa rasa macam tertinggal ayat ni nanti. Depa pun diam. Kan saya kata, ish. Takkan depa ni tak habis doa iftitah lagi, berapa lama nak baca doa iftitah? Kelam. Benda yang kita paling takut Fatihah. Saya jenis saya. Surah lain tak apa takut sangat. Kan baca-baca kalau tak apa nak ingat, contoh baca apa surah Isra. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ. Lupa. Dia mula masuk ayat ni lah. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. Boleh masuk. Sebab orang tak nak perasan. Tapi Fatihah orang perasan tuan-tuan. Bukan kata nak mohon orang, nak abang sama. Kita boleh kelam benda yang kita lazim. Kalau kita kelam pun lagi takut. Sebab tu apa? Fatihah pun kita boleh lupa. Apatah lagi surah-surah hak lain. Sebab tu Nabi kata apa? Orang hak cakap aku lupa ni, orang tu teruk sungguh. Ingatlah kamu akan Quran. Kan kamu kena ingat betul-betul Quran. Nabi kata fa innahu asyaddu tafassiyan. Sesungguhnya Quran ni senang sungguh nak hilang. Nabi sebut ni, Quran tu sungguh senang, cukup mudah hilang daripada hati manusia. Lebih mudah hilang daripada haiwan ternakan. Nabi nak kata apa? Hang jaga hang kepung binatang ternakan hang lagi mudah daripada hang nak jaga Quran. Sampai tak tu. Kan? Yang ni kalau tanya geng-geng yang menghafal Quran, dia tahu. Tanya ustaz kita, dia tahu. Nak menghafal senang tuan-tuan. Benda yang paling susah nak jaga, nak maintain itu. Kan? Nak kurus badan senang. Siapa nak kurus badan, main jumpa saya lah. Kan? Orang tanya, ustaz 8 bulan boleh turun berapa banyak mana? Saya kata saya turun 62 kilo 8 bulan. Kan daripada bulan saya start bulan berapa tu saya start bulan 7 8 bulan 7 hujung bulan 7 saya mula 20 bulan 7 untuk kurangkan berat saya starting 160 tuan-tuan, 160 kilo bam turun lah. Tapi turun makan 5 kali sehari, wajib makan. Saya masuk program tu wajib makan 5 kali sehari. Dia kena ada bayaran sikit. Saya kata bayar lah. Mau tak nak cerita kat abang, saya cangkui depan rumah, jatuh rebah pingsan. Nasib baik abang saya pun besar macam saya, dia boleh tarik. Pak saya tolak kaki. Wih. Hang siapa ni? Tanya, ni live ni. Pak saya mesti tengok ni live ni. Tanya dia. Tengah cangkui depan rumah, hujan, rebah. Kita muda lagi. Kan, rebah lagu tu. Pak tahu, wih, hang pasal apa? Bangun. Pak tak boleh buat apa, kaki kawan tak apa nak elok. Abang, nasib baik abang mau steady. Kan sama saiz. Wih, hang pasal apa ni? Bangun. Dia angkat saya, masuk rumah. Sampai buat rumah, saya minum ayak. Saya kelam, tak nampak apa.
Kan tak nampak apa, saya kata saya buta dah, saya kata abang oi aku buta dah bang oi, minta maaf dah lebih kurang ni, tengok mata duk merambu dah, kan duk standby kira nak padam dah kan. Minum ayak tuan-tuan, rupanya tak tahulah depa tahu kalau duk tarik tu tak boleh minum ayak, kalau duk tarik penat gitu jangan minum ayak ni, biar dia. Saya pergi tutuh ayak tu tutuh rebah sekali gitu, bini dengan anak main teriak tepi bang. Masa tu duk rasa dah pasang dah aku kan, duk fikir baru nikah seorang, duk makan-makan macam anak kecil-kecil lagi, hak paling tua umur 10 tahun, dia mula fikir. Lepas tu tuan-tuan, habis tu saya niat azam masuklah, alhamdulillah kan. Sepanjang program saya nak masuk, saya kata program saya nak masuk yang pertama boleh makan, saya bang dia tu. Yang pertama saya nak program boleh makan, saya tak mau program yang tak boleh makan, saya tak boleh pi, saya kata kita kaki makan. Tiba-tiba dia kata okey ustaz kena makan sehari 2 kali, mampus aku tu. Kita lepas kuliah depa dok buat kenduri, dia tahu tak bagi makan jam. Dia kata boleh makan 5 kali, cantik. Yang kedua saya kata program mesti program yang boleh minum air. Saya jenis saya tekak, saya tak boleh air panas. Walaupun bulan puasa, walaupun jadi imam tarawih. Kan orang dok kata imam tarawih boleh kok puasa ni tak boleh air, imam. Tak. Yang tu orang ni bukan saya. Tanya ustaz dia tak? Kita bulan puasa, kalau jadi imam ni selalunya ayat suam boleh elok. Tapi saya tak boleh. Bini dia buat TO pai. Tengok TO segelas aku tu lah, tengok. Try tak leci sejak kok. Jangan tanya tuan-tuan. Dok sungguh. Saya tanya program aku dan alhamdulillah turun. Nak cerita abang, tuan-tuan. Saya punya coach trainer tu, dia kata apa? Dia kata ustaz ni alhamdulillah Allah Taala izin cepat turun, tapi nak abang turun mudah, maintain susah. Bila ustaz dah maintain nanti, ustaz dah mudah taringin cakotia tolong basuh sungai tu. Ustaz dah mudah taringin ayam goreng tepung dekat simpang Tanjung Putih bulan Ramadan. Tu temu pak saya tu. Sebab tu tanya mi udang, mi rebus tulang. Saya mana pi dah. Dulu tadi petang saya duk pi. Abang tak ada mak. Kan? Dulu saya duk pi, kan. Tanya dah set apa? Set G dia. Tahu dah set G. Tak main dah set biasa-biasa cak ayam telur sepi tak main. Bubur daging, bubur udang no, kita mesti bubur set tu no. Kan dan ni tak pi dah berapa bulan, 8 bulan tak pi. Tapi nak abang cerita, maintain tu susah. Sama macam Quran. Mengapai tu mudah. Mengapai tu mudah. Ustaz susah juga ngapai, tak lah nak abang. Nak daripada mengapai dengan mengulang nak jaga tu lagi susah. Sebenarnya itu je. Kan. Dan Nabi pun mengakui benda tu. Nabi kata apa, tengok pada hadis yang seterusnya. Ingatlah kamu akan Quran, falahu wa asyaddu tafasiyan. Ni sama macam tadi. Bahwasanya Quran itu sangat mudah hilang daripada sudur rijal, daripada hati manusia, dada-dada manusia, minan na'am, berbanding binatang ternakan bi uqliha yang diikat. Nak cerita Quran tu lagi senang hilang daripada Quran yang diikat. Apa, binatang unta yang diikat. Nampak itu. Jadi macam mana cara dia? Orang pun tanya kita, kadang-kadang orang tanya ustaz macam mana tip nak menghafal Quran, macam mana tip nak menghafal Quran. Saya kata tip menghafal Quran boleh. Maintain tu yang kena mujahadah sikit, kita bagi kena pulun sikit. Tip yang macam mana mula-mula nak menghafal Quran standard tuan-tuan, mesti ambil wuduk. Tu basic lah. Nak menghafal Quran basic dia mesti ambil wuduk. Yang kedua, tutup aurat dengan sempurna. Mesti tutup aurat dengan sempurna. Kan hang pergi pakai selawat katok nak baca Quran, tak jadi. Ni basic. Okey, wuduk, menggunakan Quran yang sama, tak mau guna handphone. Quran yang sama dari mula ngapai, mula sampai habis khatam nanti. Kalau khatam kalau tak khatam pun hafal yang tu sampai mana? Quran hak tu. Kalau ayat lazim, kita contoh kita nak hafal 30 juzuk, ambil Quran satu tu saja. Pakai satu tu je. Okey. Yang keempat, ngapai menghadap kiblat kalau boleh. Tapi kalau duduk hutan tak tahu kiblat tak mana, tak apa. Yang kelima tuan-tuan, memulakan hafalan daripada bermula surah-surah yang mudah. Selalunya kita mula surah al-lazim, surah ataupun juzuk yang ke-30. Adapun mahat hafiz, dia kadang ada setengah sebahagian dia guna mula juzuk 1.
Tapi kalau anak-anak yang kecil-kecil, kalau kita yang agak rasa macam baru nak mula ayat biasa. Yang ke-6 dah tu ya. Yang ke-6, satu ayat wajib baca 10 kali. Wajib baca 10 kali. Contoh nak ngapai baru, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. 10 kali baca. Baca sambil tengok. Sebab benda yang kita baca sambil mata kita tengok mudah lekat. Jangan baca sekali qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Jangan aku tu. Qul huwallahu tak apalah, pergi tembak ayat lain tengok. Kan? Yang tu. Baca 10 kali sampai lidah ni lancap. Sekurang-kurangnya 10 kali, lebih tak apa. Baru masuk ayat yang kedua. Kedua pun aku tu 10 kali tutup Quran Ustaz. Cuba ingat. Tak dapat, buka balik, baca lagi. Tu style dia. Masuk ayat 2, ulang balik ayat 1, pergi masuk ayat 2. Dah dapat ayat 2, masuk ayat 3. 10 kali dia baca. Baca ayat 3, sekali tutup Quran, ulang balik dari ayat 1. 1, 2, 3. Buat lagu tu. Tu tip. Lepas tu jagalah pemakanan. Pemakanan jagalah. Kan? Saya boleh cakap kadang-kadang saya. Kan? Yang pertama, jeruk madu Pak Li pantang. Tu sedap tambah yang mangga kuning kan. Yang kedua, tak dia makan kepala ikan. Betul kepala ikan ni tak boleh makan. Kan? Tapi mai tolak kita kepala ikan senangin takkan nak tolak kan. Kepala ikan merah pula, Allahu akbar. Kan? Yang ketiga, banyakkan makan. Tadi pantang ni, banyakkan makan kacang-kacang. Kacang cendol, kacang red bean, kacang cashew nut, kacang gajus. Bagus ni daripada badam sangat powerful badam. Tapi badam jenuh poket nak kita rabak poket nak makan badam. Beli kat Shopee murah. Kan? Beli kat Shopee murah sikit. Kan? Kalau beli kat kedai mahal. Shopee sekilo dalam 40 kot. Murah sikit, 40 lebih. Murah 40. Kalau pergi Siam dekat Padang Besar, sekilo dia jual 65. Shopee lagi murah, tak payah Padang Besar lah. Beli kat Shopee lah. Kan yang tu. Kacang, makan banyak kacang. Tak boleh ustaz angin. Yang tu tak payah. Kan? Jaga makan. Kemudian jaga mata. Mata kena jaga, dan kemudiannya mulut lidah pun kena jaga. Tu basic-basic. Nak benda yang paling kuat sekali, wajib mengulang setiap hari. Yang tu mau tak mau, itulah petua. Dan Nabi pun habaq tengok. Wa idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil laili wan nahar dzakarahu. Dzakarahu betul Nabi sebut dah. Wa idza lam yaqum bihi nasiyahu. Bagi orang yang menghafal Quran, kalau depa baca siang dan malam ayat Quran, dzakarahu, pasti dia ingat punya. Nabi sebut ni, tu dia petua dah. Orang tanya macam mana petua nak mengekalkan hafalan. Depa tanya kat saya pun Quran pun tak ingat kuat sangat. Tanya silap orang tu kata. Tanyalah orang hak sopa ustaz Abu Qatadah ke. Tu kan. Depa tu yang stok-stok cekang tu. Quran ingat jenis wakil hafazan Pulau Pinang apa semua tu. Kan. Jenis wakil hafazan Ustaz Abu Qatadah, ustaz tu apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Ustaz Anif Azmir. Ni Ustaz Anif kan. Anif Azmir. Tu semua jenis tu ingatan kuat. Tanya kita mengapai cangkui. Saya kata mau tak mau nak ingat Quran, tak ada cara lain. Tak ada cara mudah. Iaitu mengulang setiap malam. Baca dalam semayang. Sebab tu setiap kali semayang, macam Abang Fairuz kita duk selalu ikut saya. Saya akan bawa ayat-ayat yang saya mengapai dalam Quran. Boleh saja bawa ayat lazim, tapi saya suka bawa ayat yang banyak-banyak sebab nak mengulang. Waktu tu nak mengulang pun saya duk ambil pendekatan lagu tu. Waktu tu nak mengulang. Tuan-tuan, tak ada cara lain. Dia sama juga nak kurus badan, tak ada cara lain. Jaga makan komplot. Hang pi Kayuh Sari 500 km pun, tapi balik makan roti canai 4 keping, bubuh pula sardin campur nasi kandang. Ni orang duk gila nasi kandang kan. Nasi kandang kuah mesti macam muai. Kan saya pun heran depa punya makan nasi kandang ni. Depa tak makan nasi kandang kuah biasa-biasa. Mesti jadi muai. Saya kata ni muai ke nasi kandang ni? Depa bubuh ayam, telur rebus. Nasi kandang tak makan telur rebus, bukan nasi kandang. Kalau telur rebus makan bubuh telur dadar atau telur mata, depa panggil nasi campur. Tapi bubuh bendi, bubuh telur rebus baru nasi kandang.
Hang kayuh pilah sehari 100 km pun. 100 km baru nak turun 1000 kalori. Hang makan nasi kandar, bubuh karipak 4 biji, dah 1000 kalori tang tu. So nak cara paling cepat turun badan, jaga makannya. 80% pemakanan, 20% senaman. Tu dia punya sifir dia. Kan? Tak ada cara lain lah. Dan fokus, aku diet hari ni, esok mesti turun 30 kilo. Mohong. Saya nak dapat 60 kilo berapa bulan tuan-tuan? 8 bulan setengah. 8 bulan setengah. Kan? Ayak jangan tanya, ayak ni sehari 6 liter. Tandas tu kira nak buru pancat saya. Tap bilik ayak tu kerap. Sampai tahu tu nak buat. Bukan satu benda yang mudah. Quran pun satu benda yang paling nak hafal, tak ada benda yang mudah nak ingat Quran melainkan hang ngulang, tak ada jalan singkat. Hang kena baca dia. Kalau hang tak baca hilang. Nabi pun kata, wa idza lam yaqum bihi nasihu. Kalau hang tak baca benda tu, hang tak mengulang dia, hang akan lupa. Nabi pun sebut benda tu. Okey, baik tuan-tuan. Baik. Dan Nabi sebut lagi, dia bukannya apa tuan-tuan, Quran tu tengok dia punya syafaat lagu mana. Jasad tidak dimamah oleh serangga ataupun cacing-cacing di dalam tanah. Lepas tu Quran datang kepada kita untuk bagi syafaat. Ui, dia punya balasan pun, dia punya ganjaran pun bukan biasa. Kan, dia punya balas balik kita pun all out. Tengok dia bagi betul-betulnya syurga, azab kubur. Oi, apa lagi nak, syurga tu mahal tuan-tuan. Kita nak masuk tempat KLCC pun mahal. Nak pergi mandi pun mahal. Nak pergi buang tai kat hotel pun mahal. Dah sungguh. Panjang umur Ustaz Abu Qatadah. Baik. Yang tu, kita tuan-tuan, pergi hotel 5 bintang. Pergi lena je pun dia tuan-tuan. Tuan-tuan pergi hotel Lexis, contoh Lexis. Semalam 450. Syok, memang syok, ada kolam dalam tu. Saya suka juga pergi hotel tu sebab apa, ada kolam. So anak-anak tak berebut kolam dengan orang ni kat bawah. Dia mandi kolam dalam bilik, duduk dalam bilik dia diam. Kan katil besar ke dapur. Tapi bikin-bikin 450 buang tai je. Tak sungguh, pergi berak dia pun, mandi berak tidur. Tapi nak cerita nikmat tu, walaupun start kita sanggup pulun, tambah syurga tuan-tuan, dah masuk lagi. Tak ada benda yang paling nikmat lebih pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagu tu kena pulun. Kan nak masuk Legoland, satu package apa? Family 200 apa? 200 lebih dulu buat anak. Masa tu anak 2 orang, dan ni anak 4 orang tak pi dah. Kan 2 boleh gagah lagi, anak 4 jenuh kita. Kan tu kira masuk, tak kira dia nak makan dalam tu, dia nak main benda-benda, nak kena bayar pelampung apa semua. Banyak cerita. Kan gagah kita bagi masuk juga. Gitu. Tambah-tambah nak masuk syurga. Sebab tu Nabi kata apa? Ta'ahadu hadzal Quran fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Pulunlah jaga Quran. Bahwasanya Quran itu lebih mudah hilang daripada unta yang diikat. Dan apabila dia terlepas, dia akan hilang selama-lamanya jika kita tak ikat kemah. Tuan-tuan. Yang tu. Sebab tu tak ada cara lain, tak ada jalan singkat yang lain. Pulun baca. Dan tuan-tuan, alhamdulillah kalau Allah panjangkan umur kita sampai dalam bulan Ramadan, satu bulan yang mana ni bahasa kasar orang utara tuan-tuan, orang utara. Kalau siapa tak baca Quran bulan Ramadan, tak pulun Quran bulan Ramadan, rugi mampus. Rugi sungguh. Dalam Allah panjangkan umur masuk dalam bulan Ramadan. Ada je kawan-kawan kita yang dah pi, tak ada nak masuk Ramadan. 5 hari lepas duk update status, baju raya apa nak pakai tahun ni. Tak tahu lepas selang 2 hari lepas tu meninggal. Kalau Allah panjangkan umur kita masuk bulan Ramadan tu ni, jangan tinggal all out tuan-tuan, all out. All out tu habis-habis meta. Kan lepas mayang tarawih baca, lepas sok baca, lepas sembahyang subuh baca, sampai tempat kerja baca saat dulu, habis buat kerja duduk rehat baca, lepas sembahyang lohok baca, kan lepas sembahyang asar baca, lepas sembahyang maghrib, lepas buka puasa makan bubuk lambuk baca. Bukannya baca sehari sekali baca 8 muka, baca sekat mana boleh setengah muka.
Setengah muka habis kuat 5 minit. Tidak tuan-tuan, sat je setengah muka. Macam Ustaz Abu Qatadah. Tuan-tuan tanya, dia mengulang tuan-tuan, sejam 4 juzuk. Sekali lanjut. Kita pernah tasmiat dulu. Hang baca sangat aku. Brum brum brum. Sejam 3 juzuk setengah. Tu dia remat. Kita sejam sejuzuk pun kadang-kadang 40 minit. Tak apalah, 40 minit cara kita. Jangan disebabkan orang lain laju kita pun aku tak kena digan dia juga. Sekejap lagi diligan kita, dia okeylah, kita berterabuk. Kan? Dia memang duk main dengan lidah, dia duk main selalu. Kita ni dan duk jarang-jarang baca, jarang-jarang, bukan kadang-kadang, jarang-jarang kita yang nombor 4 geram dia kan kadang-kadang kita. Lepas tu nak baca laju sejam. Ustaz kata sejam boleh dapat 3 juzuk. Aku nak try tengok. Tak boleh, jangan. Kita buat style kita. Kan? Sayaqulus sufaha. Baca satu, tak apa, baca satu lah. Kan? Buat sungguh-sungguh tuan-tuan. Tak tahu tahun depan sampai tak sampai lagi. Kan tak tahu sungguh. Kalau Allah panjangkan umur kita masuk Ramadan tahun ni lagi berapa hari? 7 hari. 7 hari kan? Kita Selasa dah puasa kan? Selasa dah puasa. 7 hari lagi pulun tuan-tuan. Jadi pulun tu jangan pulun nanti tak apa. Abang tak baca Quran kan ni? Dah. Abang simpan Ramadan nanti. Jam. Bacalah lah ni. Kita habaq kalau sampai nanti Ramadan. Saya kalau tak sampai nanya. Ni sebentar bagi. Saya teringat tuan-tuan. 4 hari lepas. Hari Jumaat lepas ada seorang mantan penolong kanan hal ehwal murid saya, Cikgu Abdullah bin Bahrum, meninggal dunia. Kan orang kuat pemetang dan malut. Lani dia meninggal dah. Waktu dia meninggal dia guru besar sekolah kebangsaan pemetang dan malut. Waktu dia duduk sekolah saya dulu, dia aktif tuan-tuan, subhanallah. Dia ada cari duit lagi, duit ada kita tu. Kami punya sekolah nak buat forum perdana. Nak buat forum dia tengok Covid. Dia atok punya cantik dah ni, forum apa semua. Dia panggil masa tu saya panggil Ustaz Aslam, Ustaz Ashraf Imam Muda. Kami buat deal cantik dah. Kan duit turun apa semua, duit turun daripada ICU ICU turun duit. Memang nak buat program sekali, nak buat kira macam hari terbuka sekolah, Covid tak jadi. Waktu ingat hari nuzul Quran tu, khatam Quran, dia duduk sebelah saya. Dia pegang, Ustaz mengajar mata masjid tu. Boleh lah cikgu, tak banyak Maghrib 28 malam. Kan subuh 6 subuh je saya kata. Ustaz ada cita-cita apa? Apa cita-cita Ustaz lepas pencen Ustaz nak buat? Dia orang politik, sambung dengan orang sekolah. So dia punya pemikiran tu panjang, jauh. Setakat ni tak tahu lah cikgu. Kalau umur panjang tak tahu, tak fikir dan pencen tak ada pencen. Saya sebut ke tu dah. Dan pencen tak ada pencen tak tahu. Kan masa tu duduk kat bawah teringat lagi. Cikgu apa cita-cita? Saya ingat nanti bila pencen 2023. Tak sempat pencen 2023. Dia kata kalau saya pencen 2000 nanti pencen lagi, saya ingat nak buka pusat pengajian kan. Saya kata nak buka pusat pengajian ni senang, bukan senang, susah. Nak maintain dia tu susah. Kita niat tu bagus, betul. Nak cari dana sekian, nak maintain tu kena cari tenaga pengajar, kena cari student, nak cari kitab pun nak maintain dia, nak bagi orang mas dia susah. Masjid had lagu ni pun jenuh kelui nak buat kuliah. Tak semua kita kan jenuh kelui. Ni panggil Tok Imam sekian, kalau tak main kat tarawih depan ni saya perambat semua. Weh batang masiak, hangpa tak mau main lagi siapa? Tok Imam punya bagus dah. Kan? Lagu tu. Saya kata boleh buat, tapi kena maintain tu satu benda yang susah. So cikgu kalau dapat duit gratuity, saya cakap, cikgu letaklah di mana-mana. Cikgu dapat duit tabung haji, bagi siap-siap. Kan? Cikgu tak payah tunggu pencen, cikgu boleh buat lah ni, saya cakap je. Cikgu bagi ke Mahat Tafiz ke, ni sekolah Ustaz Abu Qatadah ke, kan? Sekolah Mahat Tafiz, depa mengambil Quran. So duit tu memang di jalan pada jalan yang tu, saya kata ada. Kalau nak buat nanti, saya rasa takut satu benda. Subhanallah tuan-tuan, macam duduk mesin. Kan? Baru Jumaat lepas meninggal. Kecil mana? Tinggi. Kan memang kurus sungguh. Kan saya pun orang nak kata, Ustaz kecil mana? Dah. Alhamdulillah dah. Satu nak kata kecil mana hati kat saya. Kan? Dah bukannya. Kan? Dah semua.
Selagi Allah bagi nyawa, buat all out. Buat habis-habisan. Kita tak tahu, kita dan pencen tak? Dia contoh, kita target dapat duit pencen 100,000. Kan? Sempat kau pencen tu? Sempat ke? Takut tak sempat. Jadi hak mana dia buat setakat mana boleh. Ni Quran. Jangan duk tunggu Ramadan. Ya betul, Ramadan lipat kali ganda. Sebelum Ramadan kita tak tahu sampai tak sampai Ramadan. Kita hanya berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Sampai tak sampai di urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum nak sampai ni all out. Nanti jangan esok nak Ramadan buat malam ni tak ada. Allah tuan-tuan, menyesal kita. Yang tu saya kata, duk cerita. Saya teringat bila tu, saya teringat kat cikgu tu. Dan niat dia sangat baik. Dan dia memang usaha untuk memajukan anak murid. Memang orang sayang kira masjid. Masa tu masjid Matan Meluk penuh orang. Meninggal pula hari Jumaat. Tengok jemaah dah subhanallah. Orang kenal dia kan. Dia pun masa tu pernah dicalonkan untuk menjadi bertanding pilihan raya. Sampai orang tahu. Orang memang orang buat kerja. Dia duduk sekolah kami ni. Siapa tak main? Semua main. Kan? Guang Ing pun main. Apa Mujahid, No Yaakob, semua dia orang politik dia memang all out. Dia tak kira sekolah, tak kira hang pembangkang kau ni, hang mesti mai kalau kau bagi kan. Sampai tu dia punya all bagus, dia punya jasa. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala merahmati arwah kan. Dan tuan-tuan, saya nak abang tu, selagi Allah bagi nyawa, all out, buat sungguh-sungguh. Jangan tunggu sekian-sekian. Nanti nak pencen bawa aku main masjid. Nanti umur aku dan ni bawa aku nak pulung mengaji kitab. Tak lihat aku tu. Quran baca semua. Tak tahu, jangan tunggu tak apa nanti lepas pencen bawa aku belajar Quran lah. Aku panggil ustaz mai rumah aku. Jangan, tak erti, pi cari tu Tuan-tuan dah tahu guru Quran, pi cari baca tu kat dia. Kan yang tu. Wallahu taala alam tuan-tuan. Yang tu. Maka dalam bab ni apa dia? Lazimi Quran. Hak mana kita dah hafal dah ni. Kakak-kakak dah inna ataina ke alam nasrah ke, boleh panggil balik. Nak try tak try, semayang bawa. Semayang sunat seorang-seorang kan, sekali semayang sunat ba'diyah, Aisyah. Baca surah yang kita ada hafal, wasyamsi waduhaha. Try baca. Takat mana kita ingat? Kalau kita tak ingat, tak ingat lah. Balik lagi, mulang lah. Jangan balik lagi buka TV, televisyen, tengok Angkara Cinta, episod 1 lebih, jam. Balik lagi duduk tengok cerita P. Ramlee pula TV 2, jam, tak jadi. Bagus. Kita waktu semayang kita dah tahu dah apa yang kita tak ingat. So balik mulang, yang tu dia. Kan tak ada cara dia. Sebab Nabi kata apa? Faqara'ahu bil-laili wan-nahar dzakarahu. Hang baca siang dan malam pasti hang ingat. Wallahu ta'ala. Saya berhenti tekan ini tuan-tuan. Dan muka surat 13. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, kita jumpa lagi lepas raya. Lama tu. Kita jumpa lagi lepas raya insyaAllah. Tak apalah, itu lagi lama, 2 bulan tak main kan, PKP. Baik, tuan-tuan, sebelum menutup, ada satu iklan. Saya mewakili pengurusan daripada Ustaz Abu Qatadah yang dia sedang mencari Quran Mu'jam, Mushaf Mu'jam untuk wakaf, untuk diguna pakai di dalam bulan Ramadan nak main ni, sebanyak 200 naskah. 200 naskah sahaja. Tu lepas kita buka banyak sampai tak menang tangan. Buka 200, betul orang minta, boleh boleh. Dah masuk Ramadan baru orang nak minta, pening kawan nak cari. Kan? Lepas tu masuk minta sampai tahun lepas beratus tak bu, kita beda kat budak-budak. Banyak ratus je. Kan kawan kesian duk usung Quran. Kan? Soba bangda jual kapet noh, bawa Quran kan. Kesian. Tuan-tuan ni saya kata jangan dia nak buka wakaf, tak payah banyak 200 limit. Kan kesian budak nak cari bulan Ramadan. Memang kita faham. Wakaf Quran orang nak suka benda baik. So di kesempatan tak tahulah, tapi kadang-kadang Ustaz Abu ni dia orang nak buka, tak apalah bagilah orang nak wakaf. Kalau saya 200 cukup lah, tak larat lah. Kan nak jaga tu, kan nak urusan. Baik, yang akan digunakan pakai untuk bulan Ramadan nanti, terus di bulan Ramadan, 200 naskah, satu naskah RM40. Satu naskah RM40, 200 naskah. Tuan-tuan yang mana berhajat untuk mewakafkan Quran, tuan-tuan boleh jumpa sendiri Ustaz Abu. Tak payah jumpa saya, jumpa dia sendiri, bagi kat dia tulis sendiri. Dan dia rasanya buat main tabung Ustaz Abu. Ustaz Abu menyediakan tabung. Contoh tuan-tuan nak bagi 40 tak, Ustaz saya tak ada 40. Ada RM5 tak? Boleh tak? 1/8. Saya nak ambil 1/8. Kalau 30 juzuk, kira saya ambil 3 juzuk setengah aku tu, boleh tak Ustaz?
Kan tak apa boleh kan. RM5 boleh, RM2 pun boleh, RM1 pun boleh kan. Kan? Buat dekat mana boleh. Dan saya suka ulang benda ni, tiada paksaan. No, sat pergi marah Ustaz Abu pula. Dia ni lah data tak ada duit nak buat wakaf. Siapa? Kan? Jangan. Kan kita pernah kenal dulu, kita tahu. Tuan-tuan, benda ni tak ada paksaan. Cuma kita beriman dengan pahala wakaf tu, kita tahu dia punya macam mana. Jadi tuan-tuan yang mana berhajat, satu naskah RM40, terbuka hanya 200 naskah. Tuan-tuan boleh jumpa sendiri Ustaz Abu Qatadah selepas solat, ataupun tuan-tuan masukkan dalam tabung yang dia bawa di depan tu lah. Nak cakap susah kan, di depan tu kan. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti tekan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, Kau tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua agar kami semua melalui jalan yang benar itu. Ya Allah, jauhkanlah kami, Ya Allah, lindungilah kami daripada melalui jalan yang salah dan dosa itu. Ya Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami sampai ke dalam bulan Ramadan nanti. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan seluruh kebaikan atas muka bumi ini kepada kami. Ya Allah, kurniakanlah juga seluruh kebaikan di akhirat sana nanti. Ya Allah, permudahkan urusan kami di dunia ini. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami di akhirat sana nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, jauhilah kami, Ya Allah, daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, terimalah pembacaan kami. Ya Allah, terimalah hajat kami. Ya Allah, terimalah sedekah dan wakaf yang kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah ianya sedekatun jariyah, pahala yang mengalir terus walaupun kami telah meninggalkan dunia ini. Ya Allah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap, terkasar bahasa, tercuri masa yang lebih, minta maaf banyak-banyak kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.